Ya, bersempena dengan sambutan Pesta Cahaya ini, kita juga ingin membawakan sudah pastinya harapan rakyat dan juga kesinambungan daripada bajet 2022 juga untuk kita gambarkan khususnya kepada mereka yang dikategorikan sebagai berada dalam kelompok ataupun gelembung golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Dan di studio pagi ini kita mengucapkan selamat datang juga selamat pagi kepada Encik Ahmad Muzakir Hamid yang merupakan pengerusi hal ehwal usahawan Persekutuan Alumni UiTM Malaysia. Seminggu lebih telah pun hampir 2 minggu telah pun diumumkan bajet 2022 masih lagi menjadi bualan untuk khususnya mereka yang terkesan dan bagaimana untuk keluar dan juga pulih dan untuk memperkasakan ekonomi ini. Perhatian kita bawakan pagi ini kepada pihak PMKS, penilaian awal Encik Muzakir tentang apa yang telah pun dibentangkan oleh kerajaan baru-baru ini. Pertama sekali kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan, khususnya kepada pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang telah memperuntukkan begitu besar bajet khususnya kepada PMKS dan PKS sebanyak 40 bilion. Sesuatu yang kita jangka di luar jangkaan kita kerana begitu besarnya nilai yang diperuntukkan. Kita tidak lain tidak bukan adalah kerajaan ingin membantu dari segi pemulihan. Dan kita kena ingat bahawanya bila berlaku pandemik COVID-19 sudah tentu ramai yang gulung tikar. Dan kalau mengikutkan fakta dan rekod yang lepas, sebanyak 37,000 usahawan yang sudah gulung tikar. Jadi kerajaan pada hari ini melihat bahawa apa yang perlu dibantu adalah bajet tahun depan adalah untuk pemulihan. Dan kita ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana 40 bilion ini di antaranya 230 juta juga untuk melaksanakan program untuk usahawan wanita. Jadi apa yang di bawah usahawan wanita juga yang terjejas dia boleh disalurkan melalui tekun nita oleh tekun. Begitu juga dengan dana nita oleh MARA. Jadi apa yang bajet yang di luar jangkaan tadi, kita mengharapkan ia mendapat suntikan semangat kepada usahawan yang hampir lumpuh. Yang sudah tentu sektor ekonomi baru dibuka, ramai juga yang usahawan yang tidak boleh mendapat keuntungan secara sekelip mata setelah dia jatuh seolah-olah ditipu tangga secara mengejut. Jadi dengan bajet tadi, dengan pembiayaan yang ada dan kita mengharapkan kerajaan terus membantu. Cuma yang kita risaukan sedikit di saat pelaksanaan, di mana kita harap melonggarkan syarat dan kerana birokrasi tidak ada supaya manfaat yang didapat oleh usahawan yang golongan sasar ini boleh diambil. Okey. Ya, seperti yang disebut oleh Tuan Muzakir tadi adalah berkenaan tentang birokrasi dan pastinya ia merujuk kepada pendokumentasian ataupun kaedah-kaedah dokumen yang penting untuk ialah mendapatkan grant dan sebagainya. Jadi bagaimana perkara ini di peringkat akar umbi ia sebenarnya menjadi satu kesukaran kepada pihak-pihak ini ataupun pihak-pihak yang terjejas ini untuk mendapatkan bantuan segera kerana kesegeraan itu penting dalam usaha kita, dalam usaha mereka membebaskan diri daripada belenggu pandemik ataupun belenggu gulung tikar tersebut. Kita ingin orang kata puji kepada Kementerian Pembangunan Usahawan di mana yang berhormat menterinya Tan Sri Nur Omar telah memberi satu seolah-olah arahan mengatakan agensi di bawah mereka dilonggarkan syarat. Di antara sitos dan sikris tidak diambil kira kepada peminjam. Ini satu orang kata tidak pernah berlaku di bawah kementerian ini mengarah sedemikian rupa dan ia telah disambut baik oleh usahawan-usahawan kita dan saya mengharapkan benda ini selari dengan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri. Maknanya di peringkat pelaksanaan nanti mereka ini mesti bantu memudah cara. Sudah pasti jika bertanya bagaimana syaratnya, kalau diikutkan ramai yang sudah tumbang dalam perniagaan, aliran tunai sudah tidak selari apa yang seperti keuntungan, mesti melalui kerugian. Jika ini diambil kira, sudah pasti akan memayahkan
pemohon tadi. Tetapi oleh kerana Wahai Berhormat Menteri telah mengumumkan satu arahan, maka insya-Allah saya rasa biar pelaksanaan itu betul-betul menepati apa yang diumumkan. Perlu kita bawakan perhatiannya tuannya kepada bank-bank komersial juga. Ya. Kerana walaupun secantik mana sekalipun pelayan telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan, penglibatan pihak bank ini juga sangat perlu. On paper memang nampak cantik, tapi bagaimana pula dari segi kesanggupan pihak bank yang kadang-kadang memilih industri mana yang mereka ingin berikan pinjaman, dan ada juga industri-industri yang mereka ragu-ragu untuk memberikan bantuan dana ini. Betul. Yang saya setuju dengan Puan bercakap tu, melibatkan bank, banyak juga seolah-olah menyahut seruan kerajaan, tetapi apabila peringkat akar umbi, banyak lagi kerenah birokrasi, di antaranya mereka mengambil kira sitos dan sikris. Dan jika mengambil kira ini secara otomatis, boleh katakan majoriti usahawan mikro mengalami kerugian. Bila kerugian, bagaimana sudah tentu akan masuk sistem sitos dan sikris. Dan jika saya dapat feedback daripada usahawan-usahawan kita di luar sana, kerumitan untuk membuat pinjaman yang bank seolah-olah umum kata ingin bantu pihak kita, tetapi masih lagi sukar kerana mereka menggunakan syarat-syarat terma sebelum COVID-19. Ya. Okay. Jadi ini tidak memberi gambaran yang jelas kepada seruan kerajaan supaya sama-sama membantu golongan-golongan mikro. Jadi dalam usahawan ini dia ada sektor utama dan sektor mikro. Sektor utama sudah tentu yang besar, di antaranya pertanian, perikanan. Itu sektor yang utama. Tetapi mikro ini adalah sektor-sektor IKS yang industri kecil sederhana yang perlu dibantu. Dan kita kena ingat margin mereka bukanlah sebesar yang digambar yang dikendaki oleh bank-bank komersial, dan kita mengharapkan bank ini dan kita juga mengharapkan kerajaan campur tangan dalam hal ini di bank-bank komersial. Ya, Encik Muzakir juga, kalau kita lihat Encik Muzakir banyak menguruskan ataupun terlibat urus bersama dengan hal ehwal usahawan, dan sudah pastinya perihal tentang bagaimana kelangsungan usahawan ini penting. Yang pertama, apabila ingin mendapatkan pinjaman, sudah pastinya kemampuan untuk bayaran balik pinjaman itu adalah perkara yang dinilai untuk perancangan keuangan jangka panjang. Jadi bagaimana Encik Muzakir melihat perancangan keuangan oleh para usahawan juga penting untuk melihat kemampuan mereka membayar balik pinjaman sebelum pinjaman itu dimohon oleh setiap usahawan tersebut. Okey, sebab itu kerajaan telah melonggarkan syarat di mana pinjaman yang akan datang yang dia akan diberikan oleh agensi-agensi kerajaan, dia yang pertama zero interest. Itu kita sambut baik. Yang kedua, dia akan bagi penangguhan bayaran selama 6 ke 12 bulan supaya mereka usahawan tadi mengambil pinjaman daripada agensi-agensi kerajaan dapat merancang dalam sistem pemulihan tadi untuk mencapai keuntungan. Jadi kalau bank tanya kita, hari ini pinjam duit, esok dapat untung, kita tak ada perancangan yang orang kata tidak boleh memberi satu jaminan, tetapi kerajaan sudah memikirkan dalam tempoh pinjaman tadi, dia memberi tempoh yang pertama zero interest. Di antara contohnya bank ada yang memberi sehingga 6 bulan dulu zero interest. Ada bergantung pada bank-bank yang di bawah agensi kerajaan tadi. Jadi di bawah situ juga, di bawah agensi kerajaan juga, mereka menambah lagi penangguhan bayaran di antara 6 bulan ke 12 bulan. Maknanya sesiapa yang mengambil pinjaman pada ketika itu, dia boleh merancang dari segi untuk tadbir urus sebab masa yang cukup panjang. Dan kena ingat tahun 2022 tahun depan adalah pemulihan. Kita untuk mencapai keuntungan belum lagi. Sebab usahawan pada hari ini ramai yang sudah gulung tikar. Okay. Juga saranan daripada Tuan Muzakir sendiri untuk PMKS khususnya, kadang-kadang dari segi tabiat
pengurusan keuangan ataupun dari segi projection anggaran bagaimana pendapatan suatu perniagaan itu boleh dijana. Ada juga yang melihat proses dokumentasi ini merupakan suatu proses yang agak leceh. Jadi bagaimana sebenarnya ini perlu ditukar supaya dengan adanya sedikit sebanyak paperwork yang boleh diberikan kepada pihak perbankan, mungkin sebenarnya ini boleh membantu sekurang-kurangnya nampak persiapan dan juga persediaan daripada pihak PMKS sendiri. Kita di pihak usahawan, saya suka mereka menitik beratkan telus. Dari segi takbir urus dalam perniagaan yang sudah jatuh kena telus. Bahawanya jika dia dah jatuh, hanya ingin melangsungkan perniagaan dengan keadaan orang kata sekadar untuk mengambil pinjaman, memang bank pun tidak bagi. Dia kena buat satu exit plan, di mana setelah gagal, bagaimana exit plan tadi untuk bangkit balik. Jadi yang paperwork untuk exit plan tadi, untuk itulah yang kita kena meyakinkan kepada bank. Setelah contohnya pinjam 100,000, bagaimana monthly untuk bayar 100 monthly itu untuk membayar bulanan mungkin mencapai 1,000 lebih. Tetapi kita dah ada exit plan bahawanya jika perniagaan ini tidak dapat difokuskan di tempat ini, kita mungkin beralih ke tempat lain supaya perniagaan tadi boleh generate income untuk pembayaran bank. Dan kertas kerja ini perlu sebagai bukti kepada mereka. Mereka ingin melihat jika gagal di tempat A, takkan terus gagal. Mesti kita beralih ke tempat B ataupun menukarkan perniagaan, walaupun orang kata perniagaan yang sama tetapi cara perniagaan itu ditukar supaya bank meyakinkan. Tetapi sejak akhir ini kita sedikit kecewa dengan bank, di mana dia tidak selari apa yang kerajaan umumkan. Sehingga hari ini masih lagi sitos dan sikris diambil kira. Dan aliran tunai juga diambil kira, dan sesemestinya jika ini adalah menjadi syarat utama, ramai majoritinya tidak lepas. Kalau bercakap pasal kejatuhan dari segi usahawan pada hari ini selepas COVID-19, baru dibuka sektor ekonomi, hampir dibuka ke semuanya. Ada satu dua perniagaan yang boleh mencapai keuntungan, tapi masih lagi beramai majoriti masih lagi dalam pemulihan. Ini yang kita tekan. Okey. Apakah alternatif lain yang difikirkan sesuai sekiranya ialah kaedah birokrasi itu mungkin itu di bahagian perbankan ataupun di bahagian institusi keuangan, selain daripada sumber-sumber keuangan seperti itu, apalagi mungkin alternatif yang dirasakan sesuai dan juga boleh untuk didekati kepada para usahawan ini supaya ialah mendapat sekurang-kurangnya nafas baru dalam memulakan perniagaan ataupun bangkit semula daripada perniagaan, tuan? Sekarang ini yang bajet diumumkan adalah 40 bilion. Ini tidak termasuk dari segi grant yang diberikan. Dan pada bulan ini saya rasa, kalau tak silap saya, adalah grant yang terakhir yang diberikan oleh kerajaan kepada IKS Mikro, iaitu grant JKP, grant khas prihatin, pada bulan November ini yang terakhir. Dan saya yakin kerajaan juga kemungkinan kita akan bersuara supaya kerajaan menambah lagi grant. Namun begitu, ada lagi yang masih grant dibuka, contohnya di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI. Dia masih lagi membukakan grant, contohnya untuk usahawan muda dalam pertanian. Di bawah itu juga ada grant agro pelancongan. Dan kita harus berterima kasih kepada Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ron Kendi kerana telah mewujudkan peluang di bawah kementerian beliau. Jadi dengan ada peluang-peluang macam ini sudah tentu membantu kepada golongan yang sudah orang kata dalam perniagaan untuk membesarkan perniagaan. Dan mereka lebih, usahawan kita ni lebih mengharapkan grant, kerana grant ini tidak perlu bayar balik. Kan? Ya, jadi kementerian-kementerian lain juga saya mengharapkan perbanyakkan grant. Dan kita yakin sebelum ini pun grant-grant ini tidak diumumkan dalam bajet, tetapi kerajaan akan umum di luar nanti. Itu harapan kita dari segi untuk mendapat dana-dana lah. Sedikit saranan tuan untuk para usahawan, tadi tuan sebutkan lebih 37,000 yang gulung tikar. Bagaimana pula untuk mereka yang perniagaannya tidak bertahan
kesusahan untuk fasa pembukaan ini? Apa yang ada untuk mereka sekarang? Pilihan apa yang ada? Adakah untuk menghidupkan semula perniagaan tersebut ataupun mencari alternatif lain? Bagi saya 37,000 ini adalah yang sudah golong tikar, tetapi lebih ramai lagi direkodkan yang baru berdaftar menjadi usahawan. Jadi ramai juga merebut peluang yang diberhentikan kerja pada tahun lepas telah menceburi usahawan, cuma mereka ini baru. Yang lama tadi jika mereka sudah orang kata putus semangat, kerajaan ada memberi latihan. Jadi usahawan-usahawan harus ambil peluang dan perlu merujuk tempat-tempat di antara tekun yang boleh pergi bertanya bagaimana untuk bangkit kembali, mendapat nasihat, khidmat nasihat. Dan saya rasa kerugian jika mereka sudah menceburi perniagaan sekian lama dan mereka sudah tumbang dan mereka putus semangat, sedangkan kerajaan telah melancarkan bajet yang cukup besar sebanyak 40 bilion ini yang kita boleh manfaat. Jadi tidak perlu orang kata putus semangat, putus asa dan terus bangkit. Apa yang diumumkan kerajaan adalah yang terbaik untuk kita. Ya Tuan, pengharapan Tuan juga kalau kita lihatkan tahun 2022 juga mungkin sektor sosial dan juga ekonomi ketika ini sudah pun mula dibuka dan juga dilonggarkan. Malah sektor perniagaan sebenarnya sudah kembali rancak seperti biasa. Cuma mungkin ada beberapa sektor yang masih dalam fasa pemulihan. Jadi bagaimana Tuan menjangkakan untuk 2022 ini mungkin adalah tahun yang baik untuk para usahawan untuk memulakan kembali perniagaan ataupun untuk bangkit kembali daripada perniagaan? Kalau kita tengok sektor ekonomi, kerajaan telah buka hampir keseluruhan lah, walaupun ada lagi antaranya sektor acara yang untuk buat catering belum lagi diumumkan SOP dia. Tetapi boleh katakan hampir majoriti telah dibuka. Jadi ini menggambarkan kerajaan begitu serius untuk menangani masalah ekonomi, terutama kepada sektor PKS ini yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara. Dan dengan keberanian kerajaan membuka sektor ekonomi harus dipuji. Dan kita yakin apabila telah dibuka semestinya ada perancangan-perancangan di pihak kerajaan supaya ekonomi PKS terus maju. Dan apabila kadar vaksinasi telah mencapai tahap yang dibagi guideline untuk kerajaan ini, sudah tentu kita tidak ada jadi masalah nanti. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan pastinya kita juga optimistik dengan pengharapan para usahawan kita. Apapun sama-sama kena pandai mencari peluang dan perlu membuat lebih persiapan sebelum tampil untuk mengembali menghidupkan semula perniagaan. Terima kasih sekali lagi Tuan kerana sudi bersama kami. Kita nak ke Sabah seketika.